pelarasan gaji profesion teknikal diutamakan dalam sistem saraan perkhidmatan awam. Banjir di Kelantan makin surut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, kita mulakan dengan kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan pelarasan gaji golongan profesion teknikal dalam perkhidmatan awam akan diberi keutamaan. Sesuai dengan keadaan dan pertumbuhan ekonomi negara sekarang, kedudukan golongan ini dengan sendirinya terangkat dan sangat kritikal. Dan sesuai dengan pengiktirafan itu, saya telah beri komitmen kalau tak jalan, salah KSN. Iaitu dalam pelarasan gaji, peranan golongan profesion teknikal itu harus diberikan tempat yang sewajarnya. Selaras itu, beliau turut meminta badan profesional dalam profesion itu supaya mengemukakan input munasabah dalam soal pelarasan gaji menerusi SSPA. Perdana Menteri berucap dan merasmikan sambutan Hari Profesion Teknikal Negara HPTN 2023 di Putrajaya. HPTN telah diluluskan Jemaah Menteri pada Oktober 2018 untuk diadakan secara tahunan pada Sabtu pertama Disember sebagai penghargaan dan pengiktirafan jasa yang disumbang profesion teknikal dalam lanskap pembangunan negara. Kita ikuti pula situasi banjir di Pasir Mas Kelantan. Penduduk terjejas terus mencatatkan penurunan dengan 4 pusat pemindahan sementara telah ditutup. Perkembangannya terus bersama Noralia Ramli di lokasi. Baik, Alia, terima kasih silakan. Ivan. Seketika ini saya berada di Kampung Tok Deh Pasir Mas Kelantan bagi berkongsikan keadaan terkini banjir di negeri ini. Dan untuk makluman, jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan ini terus menunjukkan penurunan dengan 4 PPS telah ditutup petang tadi membabitkan SK Seri Rantau Panjang 2, SMKA Lati, SK Lati dan SK Cica Tinggi yang sebelum ini menempatkan keseluruhan 2,328 penduduk terjejas. Jajahan Pasir Mas ini merupakan satu-satunya kawasan terlibat banjir di Kelantan ketika ini. Ia menjadikan setakat 7 malam tadi jumlah penduduk terjejas banjir menurun kepada 3,260 orang daripada 989 keluarga yang masih berlindung di 9 PPS membabitkan antaranya SK Goal Tok Deh, SMK Baruh Pial, SK Goal Tinggi dan SK Kedai Tanjung. Dalam pada itu, menurut laman public info banjir JPS, setakat jam 7 malam tadi, aras air Sungai Golok di Rantau Panjang masih berada di aras melebihi tahap bahaya iaitu 9.16 meter. Bagaimanapun, penduduk sentiasa diingatkan untuk terus berwaspada. Berikutan Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada dijangka bermula esok hingga 8 Disember nanti, di mana kawasan dijangka terlibat di negeri ini ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Saya kira setakat itu dulu perkongsian dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Alia, terima kasih. Seterusnya kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 7 malam.
Usahawan PMKS yang terjejas bencana boleh memohon untuk tangguh bayaran balik pinjaman sehingga tempoh 3 bulan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, langkah itu penting bagi membantu usahawan terkesan memulihkan kembali perniagaan yang terjejas. Penangguhan melibatkan pinjaman di bawah kementerian itu seperti Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi. Kita mempunyai dasar untuk membenarkan penangguhan pembayaran sehingga 3 bulan misalnya. Sekiranya premis perniagaan ataupun tempat operasi mereka itu berniaga terjejas dengan banjir dan saya meminta kepada agensi-agensi sekiranya menerima permohonan daripada usahawan-usahawan PMKS peminjam kepada agensi-agensi bawah kementerian untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan mereka. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja ke Menara Bank Rakyat di Johor Bahru. Pemberian kredit e-dompet e-Madani RM100 kepada 10 juta rakyat yang layak dijangka tidak akan menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi negara. Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan peruntukan keseluruhan berjumlah RM1 bilion bagi program berkenaan adalah lebih kecil berbanding angka keluaran dalam negara kasar KDNK. Jumlah RM1 bilion itu akan memberi kesan pengganda dalam besaran wang. Justru ia tidak akan menjejaskan RM1.8 trilion nilai KDNK negara. Inisiatif daripada Kementerian Keuangan itu bertujuan menggalakkan ekonomi digital dan memupuk budaya pembayaran tanpa tunai. Bantuan kredit e-Madani yang dilaksanakan secara sekali bayar dibuka bagi pendaftaran dan tuntutan mulai semalam hingga 20 Februari 2024. Bantuan e-Madani itu walaupun RM100 itu mungkin bagi setengah orang sikit lah. Tapi bagi setengah orang mungkin RM100 itu dah cukup untuk bantu kurangkan beban. Untuk RM100 itulah. Kalau untuk saya sendirilah dapat kurangkan beban sikit lah. Sebabnya untuk belanja sehari untuk makan tu pun dah boleh tolong dah sedikit sebanyak untuk saya. Bagi saya untuk golongan-golongan yang berpendapatan rendah ni amat memerlukanlah benda ni. Senang untuk beli barang ke apa ke dekat pasar raya. So untuk dia punya ni bagi saya perlu dijalankan lagi. Mungkin perlu ditambah sedikit amount lah. Sebab saya daripada kategori B40 dan proses nak dapat tu bolehlah, tak adalah lama sangat, dalam 1 hari 2 hari je dapat. Dan dia punya manfaat tu kita boleh guna untuk buat belanja harian juga. Sebab kita student, kita punya duit belanja tu terhad. So bila dapat bantuan ni kita dapat beli barang lain lah. 90% daripada peserta program Wanita Bangkit at KPWKM My Kasih Capital berjaya meningkatkan pendapatan. Dan setakat ini kita nampaklah 90% daripada peserta ini sudah menambahkan pendapatan mereka melalui program ini. Dan kita tidak membiarkan begitu saja. Kita ada monitoring. Kita nak melihat bagaimana mereka dapat menambah baik kehidupan mereka dan berapa mereka jana. Dari 500 itu dalam masa 3 bulan berapa mereka dapat. Ada yang bertambah dalam 1,000, ada 3,000 dan malah ada lebih daripada itu. Bahagia Datin Ong Cheng. Beliau hadir pada program Wanita Bangkit at KPWKM di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. 1,000 ibu tunggal di Pahang menyertai program berkenaan. Macam akak tu dah banyak juga buat, tapi kita buat sikit-sikit kan. Tapi bila dapat bantuan ni mungkin boleh meningkat lagi lah. Manakala dulu kita dah buat jualan, dalam buat pendapatan kita dalam 100-200, mungkin dekat nak raya ni bila dapat duit ni tu
Mungkin hari raya nanti kita buat peningkatan lebih lagi. InsyaAllah lah kalau saya boleh, saya nak, kalau boleh nak buat stiker dia, nak tukan dia, nak lagi apalah. Target saya memang banyaklah. Saya nak mempromosikan lagi produk saya ni sebab ini lama dah tertangguh. Saya dah buat lama tapi belum up lagi. Dan kita nak sertai program-program macam inilah untuk menaikkan saya punya produk. Mekanisme pemberian subsidi bagi pembelian tiket penerbangan antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak sedang diteliti. Ia bagi memastikan kadar tiket ditetapkan tidak terlalu tinggi terutama pada musim perayaan. Kementerian Pengangkutan sedang meneliti mekanisme untuk memberikan sedikit subsidi untuk memastikan bahawa kadar yang ditetapkan itu tidak terlalu tinggi untuk beberapa hari sebelum musim perayaan. Itu antara inisiatif yang kita akan lihat supaya dapat mengurangkan tiket kapal terbang di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak semasa musim perayaan. Untuk tujuan sama, syarikat penerbangan telah diminta agar tingkatkan jumlah penerbangan pada waktu malam. Setakat ini, 1 syarikat penerbangan telah melaksanakannya. Dasar dan perundangan cukai barang bernilai tinggi dalam peringkat akhir untuk dimuktamad. Ia meliputi aspek mekanisme pelaksanaan, jenis barang dan kadar cukai. Jumlah anggaran kutipan hasil daripada pelaksanaan cukai barang bernilai tinggi yang sebelum ini dikenali sebagai cukai barangan mewah masih lagi di peringkat simulasi kerana cukai tersebut merupakan satu sistem pencukaian ataupun langkah pencukaian yang baru. Setakat akhir Oktober lalu, RM128.85 juta cukai berjaya dikutip menerusi program khas pengakuan sukarela VDP 2.0 LHDN. Jumlah kutipan hasil cukai langsung yang berjaya dikutip LHDN Malaysia sehingga 31 Oktober 2023 adalah sebanyak RM115.63 juta ringgit, manakala jumlah kutipan hasil cukai tidak langsung yang dikutip oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia sehingga 31 Oktober 2023 adalah sebanyak 13.22 juta ringgit. Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Timbalan Perdana Menteri Timor Leste Francisco Calbuadi Ley di Istana Negara. Sesi menghadap kira-kira setengah jam turut dihadiri Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Duta Besar Timor Leste ke Malaysia Joanna Veneranda Amaral. Calbuadi Ley berada di Malaysia sejak Ahad lepas sempena lawatan kerja 4 hari. Ia dijangka akan perkukuh hubungan bilateral kedua-dua negara. Juga menonjolkan sokongan padu Malaysia ke arah keahlian penuh Timor Leste dalam ASEAN. Sektor agri-komoditi negara dijangka berdepan cabaran besar tahun depan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan ia termasuk peraturan baharu yang diperketat menerusi pelaksanaan Peraturan Produk Bebas Penerbangan Hutan Kesatuan Eropah EUDR.
Ini menjadi cabaran pada kita di samping peraturan-peraturan baru yang perlu kita patuhi yang diperkenalkan oleh negara-negara pengimport produk-produk kita. Jadi menyedari keadaan ini, apa yang kita nak fokuskan ialah bagaimana kita nak luaskan pasaran produk-produk kita di negara-negara lain selain daripada negara yang biasa mengimport produk kita untuk kita kembangkan. Beliau merasmikan pelancaran Hari Agri Komoditi Negara di Putrajaya. Setakat September, sektor agri komoditi telah menyumbang 5% iaitu sebanyak 60 bilion ringgit kepada KDNK. Kemampanan industri media, pemerkasaan ekonomi digital dan penyelesaian isu infrastruktur internet dan mutu perkhidmatan di kawasan-kawasan terpencil antara fokus Kementerian Komunikasi dan Digital KKD tahun depan. Menterinya Fahmi Fadil berkata ia termasuk usaha rancakan keterlibatan dan penerimaan masyarakat dalam ekonomi digital. Kita dah lihat dan saksikan bagaimana ekonomi digital mampu merubah nasib ya bagi mereka yang berminat, terlibat dan boleh berjaya. Usahawan terutamanya, tapi untuk tahun kedua ni saya nak fokus bukan hanya kepada usahawan. Ya, jadi banyak bidang yang sebenarnya kita boleh manfaatkan sama ada contoh e-pembelajaran ataupun e-kesihatan ya, dengan internet yang baik dan laju, data yang selamat ya, dan keadaan keselamatan cyber yang terkawal, banyak manfaat yang boleh kita capai. Jadi untuk tahun kedua inilah yang akan menjadi fokus, merancakkan penerima gunaan ekonomi digital di kalangan rakyat. Beliau turut memaklumkan liputan 5G negara dijangka capai 80% dalam masa terdekat. Setakat 31 Oktober lalu, liputan telah mencapai 73% di kawasan berpenduduk. Semua sekolah kendalian KPM telah dilengkapi kemudahan internet. Menurut Menteri Pendidikan, capaian internet dengan kelajuan 30 hingga 300 megabait per saat disedia untuk 10,231 buah sekolah di bawah kementeriannya. Berpandukan Pelan Pembangunan Pendidikan. Sebanyak 4,957 sekolah disediakan dengan talian gentian optik, 4,681 sekolah disediakan talian jalur lebar tanpa wayar 4G dan 599 sekolah disediakan dengan talian satelit. Selain internet, 75,354 komputer riba telah disedia untuk PDP murid di Makmal Komputer 3,910 sekolah tahun lalu. Tahun ini pula, lebih 68,000 komputer riba disedia kepada 3,455 buah sekolah. Manakala tahun depan, 69,604 komputer riba melibatkan 3,885 buah sekolah.